وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia Tuan Nazir, yang mulia Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita yang mulia ini. Begitu juga salat serta salamnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, satu hari Abu Bakar berada di kalangan orang-orang kafir yang terdiri daripada beberapa golongan, tuan-tuan yang mulia. Yang pertama orang Yahudi, dan yang kedua orang musyrik, dan begitu juga orang kafir jahiliyah dan orang-orang kafir yang lain. Di mana berlaku pada ketika itu, tuan-tuan yang mulia, orang musyrik dan orang Yahudi mengaku di depan kawan-kawan mereka yang ramai. Apa kata mereka, tuan-tuan yang mulia? Qalu rabbunallah wa malaikatu banatullah. Orang musyrik ini berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang musyrik, tuan-tuan yang mulia, dia mengaku bahawa Allah Taala ada anak. Kalau ada anak, secara tidak langsung mereka mengaku juga bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada isteri. Dan bangun pula, tuan-tuan yang mulia, orang Yahudi. Wal yahudu qalu rabbunallah wa Uzair ibn Allah wa Muhammad laisa bin nabi. Dan orang Yahudi pula kata, tuan-tuan yang mulia, bahawa Tuhan kami adalah Allah, dan Uzair itu anak lelaki Allah Subhanahu wa taala. Di sini syirik dia, tuan-tuan yang mulia. Orang Yahudi dan orang musyrik, dia syirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia biasa, dengan punya isteri dan punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala ada anak lelaki dan ada anak orang perempuan. Menurut orang musyrik dan menurut orang Yahudi, dua-dua ni sebenarnya musyrik, tuan-tuan yang mulia. Lalu bangunlah Abu Bakar, tuan-tuan yang mulia. Kata Abu Bakar dalam keadaan yang sangat bahaya itu. Apa yang berlaku, tuan-tuan yang mulia? Pada ketika itu,
siapa yang mengaku Tuhan dia Allah. Dan kalau orang Yahudi, orang musyrik, orang jahiliyah, orang Quraisy tahu bahawa orang itu pengikut Muhammad, pengikut agama Islam, memang tak selamat pada ketika itu, tuan-tuan yang mulia. Tapi Abu Bakar orang dia sangat nekat, tuan-tuan yang mulia. Menekat betul-betul. Dengan i'tikad, dengan akidah dia yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar pun bangun, tuan-tuan yang mulia. Kata Abu Bakar, Rabbunallah la syarikalah. Rabbunallah wahdah la syarikalah. Tuhan kami adalah Allah dan tidak ada syirik baginya. Wa Muhammad abduhu wa rasuluh, dan Muhammadnya hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Fastaqama, lalu Abu Bakar nekat, tuan-tuan yang mulia. Istaqama, lalu Abu Bakar ni beristiqamah. Maknanya, tuan-tuan yang mulia, dia nekat. Apa yang berlaku, berlakulah. Kalaupun kena bunuh, kena bunuhlah. Macam tu akidah orang dulu, tuan-tuan yang mulia. Macam tu akidah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang mulia. Dalam mempertahankan akidahnya, tuan-tuan yang mulia. Sanggup jiwa, sanggup nyawa melayang, tuan-tuan yang mulia. Maka ini, tuan-tuan yang mulia, karena itu, tuan-tuan yang mulia, turunlah ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan yang mulia, yang kita dapat rujuk dalam surah Al-Fussilat yang selalu kita dengar ustaz-ustaz membaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka-mereka yang mengaku bahawa Tuhan mereka adalah Allah. Mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kami hanya mempertuhankan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya memperhambakan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berpendirian untuk mempertahankan agama Allah dan sanggup berkorban untuk agama Allah. Dia cakap macam tu. Orang yang cakap macam tu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumastaqamu", kemudian dia nekat, tuan-tuan yang mulia. Beristiqamah, tuan-tuan yang mulia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka turunlah, datanglah malaikat kepada mereka. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat kepada mereka, tuan-tuan yang mulia. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, supaya kamu, wahai orang-orang yang beristiqamah, tidak perlu takut dalam hidup ni. Kalau engkau nekat, kalau engkau berkorban, kalau engkau apa-apa pun berlaku, dalam Islam ni tak perlu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu risau, wahai orang-orang yang beristiqamah, kata malaikat. Wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan balasan syurga yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia, kepada kita yang pendirian kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada kita yang mau berkorban, yang mau bersusah-susah pasal Islam ni, tuan-tuan yang mulia. Dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak menentu, dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan kita hidup rugi, kita tetap pendirian kita di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara maksud istiqamah dan hikmah orang yang beristiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tak perlulah takut lagi dalam hidup ni kalau sudah beristiqamah. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami akan memberi perlindungan sepenuhnya kepadamu, wahai orang yang beristiqamah. Memberi perlindungan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat juga nanti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang benar-benar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok sekarang seluruh dunia orang Islam macam tak selamat, tuan-tuan yang mulia. Memang pun tak selamat, kita tengok. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Kerana mereka tidak istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang Allah Ta'ala janjikan perlindungan dan pertolongan ni tuan-tuan yang mulia, kepada orang-orang yang istiqamah, kepada orang-orang yang senantiasa memandang Islam ni the first one, tuan-tuan. Firstly, tuan-tuan yang mulia, ibadah ni firstly. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku menciptakan jin dan manusia ini hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk membuat bisnis besar-besaran di dunia ni, bukan untuk sibuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar kekayaan, tapi tujuan dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan manusia ni tuan-tuan yang mulia hanya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan yang mulia. Maka kita tengok tuan-tuan yang mulia apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di seluruh dunia Islam, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok mereka tidak beristiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf cerita tuan-tuan yang mulia, orang Arab kita tengok, jangankan istiqamah ibadah, pakaian pun tak istiqamah dia orang, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita nak tengok orang pakai jubah sekarang ni, kalau kita nak pergi ke Arab, tak berapa ramai dah, tuan-tuan yang mulia. Dia orang dah baju jin, dah seluar jin, songkok jin, perangai-perangai pun dah lebih kurang perangai jin juga, tuan-tuan yang mulia. Tak ada istiqamahan lagi orang Islam sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang diri kita jaga ibadat, datang surau, datang masjid, datang majlis taklim, isteri pula tak ibadat, tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang isteri, suami, parent okey, anak pula, tuan-tuan yang mulia, terlepas, melayang, tuan-tuan yang mulia. Lebih-lebih lagi musim cuti macam ni, tuan-tuan yang mulia. Duk pakat-pakat tak jaga anak, tuan-tuan yang mulia. Tengok budak-budak remaja tunggu bah tepi-tepi jalan seorang-seorang perempuan, tuan-tuan yang mulia. Kemana dia nak pergi, kita pun tak tahu, tuan-tuan yang mulia. Mana ibu bapa dia, tuan-tuan yang mulia, musim cuti ni, adakah anak-anak yatim ini semua, tuan-tuan yang mulia, yang merayau-merayau kita pergi pasar raya, lepak sini, lepak situ, tuan-tuan yang mulia. Kita tak, kadang-kadang tak sedar. Dalam cuti 10 hari ini macam-macam boleh berlaku pada remaja-remaja kita ni, tuan-tuan yang mulia. Masa inilah dia rusak, tuan-tuan yang mulia. Jangan kita tak faham, tuan-tuan yang mulia. Mana ibu bapa dia, tuan-tuan yang mulia, anak-anak yang muda-muda lagi ni, anak-anak yang kecil-kecil lagi ni, tuan-tuan yang mulia, merayau-rayau merata, tuan-tuan yang mulia. Ini, tuan-tuan yang mulia, kita termasuklah orang yang tak istiqamah di dalam menjaga keluarga kita, dalam beribadat, dalam memelihara Islam, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita tak pelihara Islam, macam mana Islam nak menjaga kita, tuan-tuan yang mulia? Kalau Islam ni tidak masuk dalam jiwa kita, kalau Islam tidak masuk dalam otak kita, tuan-tuan yang mulia, macam mana kita nak selamat dengan Islam? Maka dalam fiqah ni, Rasulullah menyebutkan, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Maknanya orang gila ni, tidak ada taklif. Orang gila ni tak wajib apa pun, tuan-tuan yang mulia. Tak wajib sembahyang, tak wajib buat apa pun. Sebab apa? Sebab agama ni tak boleh masuk dalam kepala otak dia, tuan-tuan yang mulia. Maka kita yang waras ni pun, tuan-tuan yang mulia, maka taklif ni tetap kepada kita. Maka kita wajib, tuan-tuan yang mulia, menjaga secara istiqamah. Menjaga ilmu anak-anak kita, tuan-tuan yang mulia. Ilmu agama isteri kita, tuan-tuan yang mulia. Sebab apa, tuan-tuan yang mulia? Nanti di hari kiamat dalam hadis kursi yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula kita bermasalah bila bangkit nanti di hari kiamat. Masalah apa, tuan-tuan yang mulia? Masalah dengan anak isteri. Isteri datang, tuan-tuan yang mulia, komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya dah baca suratan-suratan ni yang direkod oleh Raqib dan Atid masa di dunia. Memang saya pi sebelah kiri, memang saya pi neraka. Tapi saya nak cerita sikit, ya Allah, suami saya tak pernah menegur saya bila saya buat maksiat. Bila saya tak tutup aurat, suami saya tak pernah mendengar saya baca ayat semayang. Tak pernah mendengar saya baca Fatihah betul ke tak betul. Suami saya tak pernah memberi masa.
Jangankan nak suruh saya belajar agama. Dia pun tak ajar. Langsung tak beri masa untuk belajar agama. Tak pernah disentuh buat agama masa hidup saya di dunia dulu, ya Allah. Apa salah saya, ya Allah? Adakah saya je salah ataupun suami saya juga? Kalau macam tu samalah engkau dengan suami engkau. Ni tuan-tuan yang mulia. Lepas suami datang anak pula. Kalau anak kita 5 orang serbu kita, tuan-tuan yang mulia. Kalau 10 orang serbu kita, tuan-tuan yang mulia. Dunia dah serbu sekali. Nanti hari kiamat serbu lagi, tuan-tuan yang mulia. Kita dah stroke pasal anak di dunia ni. Dah darah tinggi pasal anak. Diabetes pasal anak. Mati pun pasal anak, tuan-tuan yang mulia. Akhirat nanti kena serbu lagi, tuan-tuan yang mulia. Anak pun mengaku macam isteri tadi. Yang saya pun macam ni, ya Allah. Ayah saya dulu tak pernah dengar saya baca ayat semayang. Tak pernah suruh belajar agama. Tak pernah ni, tak pernah tu. Dia tak tengok, tak jaga pun. Saya pergi mana pun tak apa. Saya pergi pasar raya seorang-seorang. Masa tu saya anak gadis lagi. Saya pergi KL, saya pergi pasar seni, pergi merata seorang-seorang. Dia tak jaga saya, ya Allah. Adakah saya je salah ataupun ayah saya? Macam tu ayah saya, ayah kau pun sama, kata Allah Ta'ala. Ini hadis kursi, tuan-tuan yang mulia. Tak lepas kita di dunia ni, memanglah kita lepas, tuan-tuan yang mulia. Anak kita tak pandai agama, tak pandai baca Quran, tak faham ibadat apa semua, tuan-tuan yang mulia. Bila SPM anak saya dapat 5E, tuan-tuan yang mulia. Saya pernah, tuan-tuan yang mengajar anak orang, anak dara lagi, 2-3 orang, tuan-tuan yang mulia. Saya cerita dengan ayah dia, ni anak ni tak dapat, tak nak mengaji, nak buat macam mana. Dia melihat sangat apa semua. Dia pun tak ambil berat, tuan-tuan yang mulia. Bila dah habis peperiksaan SPM, dia telefon saya. Ustaz, anak saya, anak dara saya yang 2 orang tu dapat 5A, Ustaz. Dia pandai, Ustaz. Ini itulah. Adakah anak kau tak masuk syurga dengan 5A ni, tuan-tuan yang mulia? Adakah kita boleh berpuas hati dengan dapat 5A je anak kita ni, tuan-tuan yang mulia? Di dunia, mungkin lepas, tuan-tuan yang mulia, diri dia. Tapi yang hubungan dengan kita, dengan parent ni, belum lagi tentu lepas. Adakah kita boleh dapat share sikit daripada kejayaan anak kita yang dah jadi engineer, anak kita yang dah jadi jurutera, anak kita yang dah jadi pilot, anak kita yang jadi peniaga yang berjaya. Adakah kita boleh share? Belum tahu lagi, tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang kita nak share pun tak boleh, tuan-tuan yang mulia. Tengok aja daripada jauh, tuan-tuan yang mulia. Menetes air mata, tuan-tuan yang mulia. Tengok aja anak kita mewah, tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang dengan kita ni nak duduk 2-3 hari kat rumah dia pun tak baik dengan isteri dia. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Inilah, tuan-tuan yang mulia, punca daripada apa? Daripada kita tak istiqamah. Keluarga yang tak istiqamah ni, tuan-tuan yang mulia. Bapa semayang, anak tak semayang. Mak semayang, anak tak semayang. Ini masalah dia, tuan-tuan yang mulia. Maka, tuan-tuan yang mulia, yang dikatakan oleh Rasulullah, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah keluarga yang harmoni ini, tuan-tuan yang mulia. Keluarga yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ini keluarga yang istiqamah, tuan-tuan yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Al-Fussilat ni memberi perlindungan, memberi pertolongan kepada kita, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok sekarang ni, tuan-tuan yang mulia, jangankan nak selamat dengan musuh kita, dengan anak pun tak selamat. Siapa salah? Diri salah, tuan-tuan yang mulia. Dengan isteri pun tak selamat. Siapa salah? Diri kita, tuan-tuan yang mulia. Allah Ta'ala dah kata dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna min azwajikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pasangan-pasangan kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, harta kamu, semuanya menjadi musuh kepada kamu dalam hidup di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Kenapa anak kita boleh jadi musuh kita, tuan-tuan yang mulia? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita susah nak terima. Memang betul jadi musuh, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok sekarang kita ni bermasalah dengan siapa? Dengan anak-anak keturunan kita, bukan dengan orang lain, tuan-tuan yang mulia.
Sebab apa? Sebab kita tak berhati-hati menjaga agama mereka. Tidak berhati-hati menjaga ibadah mereka, tuan-tuan yang mulia. Maka kita bermasalah dengan anak, bermasalah dengan pasangan kita, bermasalah dengan isteri kita, tuan-tuan yang mulia. Bermasalah dengan keluarga kita sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Bukan bermasalah dengan orang lain, tuan-tuan yang mulia. Maka kerana kita keluarga-keluarga Islam di seluruh dunia ini bermasalah, tuan-tuan yang mulia, maka bermasalah orang Islam, tuan-tuan yang mulia, tidak akan habis-habis, tuan-tuan. Tak sampai, tak tahu sampai bila-bila, tuan-tuan yang mulia, kita akan bermasalah kalau kita tidak menjaga ibadah kita secara istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, tuan-tuan yang mulia, kata Abu Bakar, istiqamah alla tusyrika billahi syai'a. Jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makna mensyirik Allah Subhanahu wa taala, syirik pada zat, syirik pada sifat dan syirik pada af'alullah, tuan-tuan yang mulia. Apabila kita ni terlalu respect kepada dunia ni, tuan-tuan yang mulia, kita takut kepada dunia ni sama dengan kita takut kepada Allah. Kita respect dunia ni sama dengan kita respect kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syirik, tuan-tuan yang mulia. Kita menduakan sifat Allah, zat Allah dan af'alullah, tuan-tuan yang mulia. Dalam sembahyang hari-hari 5 kali, 10 kali kadang-kadang, lebih kurang kita buat declaration di depan Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa makna dia, tuan-tuan yang mulia? Semua tuan-tuan yang mulia, greeting, all greeting. At-tahiyyah, makna tahiyyah kita, bila kita masuk masjid ada tahiyat masjid. Apa makna tahiyat masjid? Sembahyang 2 rakaat untuk menghormati masjid. Kita nak respect, kita nak grade masjid, nak muliakan masjid ni, tuan-tuan yang mulia. Itu tahiyat masjid. Tahiyat surau, tu saya tak baca lagi lah, tak tahu. Tapi yang ada sebut Rasulullah, tahiyat masjid, menghormati masjid. Bila kata masuk masjid, sembahyang dulu 2 rakaat. Tak kira kita sembahyang sunat lepas, bebas, ataupun kita sembahyang yang lain, ataupun kita qadha sembahyang pun boleh. Yang penting kita, kata Rasulullah, jangan duduk sebelum sembahyang 2 rakaat, kata Rasulullah, masuk masjid. Untuk apa? Untuk tahiyat, untuk menghormati masjid. Kita dalam dunia ni banyak tahiyat, tuan-tuan yang mulia. Jumpa YB, macam mana tahiyat dia? Macam YB bercakap kat depan ni, macam mana tahiyat? Depan ni penuh kalau YB datang. Penuh dekat-dekat. Tengok wajah YB. Mungkin kalau saya jadi YB nanti, penuh juga depan ni. Kau ni tak jadi YB lagi. Belakang-belakang tak nak. Tak apa, janji datang. Jangan tak datang. Ni tahiyat masjid. Tahiyat apa? Tahiyat YB. Ada tahiyat dengan mak mertua, bapak mertua. Ada tahiyat kita dengan bos kita. Ada tahiyat dengan semua ada tahiyat. Maka disebut di sini at-tahiyyatul. All tahiyat. Semua tahiyat-tahiyat ni kita pun tak sedar. Apa at-tahiyyat tu? At-tahiyyat tu benda, tahiyat-tahiyat ni kan. Kita pun tahu dua benda kan. At-tahiyyatul ni plural. Bahasa Arab ni plural dengan alif ta. Plural dengan alif waw, plural dengan waw nun, plural dengan ya nun, tuan-tuan. Ini plural dalam bahasa Arab. At-tahiyyatul. Maka ya ni kena panjang sebab plural. Ia mana hantam je at-tahiyyatul mubarak, at-tahiyyatul mubarak, at-tahiyyatul mubarak. Hantam pergi kan. Cepat kan. Makna bila kita bagi makna tak dapatlah makna tu. Dia kalau bagi makna plural at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua tahiyat-tahiyat, semua tahiyat-tahiyat yang barakah, yang baik-baik, lillah. Makna lillah, tuan-tuan yang mulia, belong to Allah. Nampak tak? Belong to Allah. Dalam sembahyang, tahiyat belong to Allah. All tahiyat belong to Allah. Tapi luar sembahyang, tengok tuan-tuan yang mulia, siapa punya tahiyat ni? Bukan Allah. Kita sudah respect kepada manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah takut kepada manusia lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kita berhenti kerja pasal kita tak boleh semayang, tuan-tuan? Tak berhenti, tuan-tuan. Kita tak berhenti kerja pasal kita susah nak ibadat. Kalau kita kerja situ, pasal jalan, pasal ni, pasal tu, kita nak ibadat dulu. Kalau ibadat okey, kerja situ. Kalau tak okey ibadat, mampus tak nak kerja situ. Oh, payah. Ini orang istiqamah ni, tuan-tuan yang mulia. Buat bisnes. Oh, susah buat bisnes macam ni. Pasal kalau dia datang, kita kena layan dia. Layan dia, bagi tahiyat kat dia pula. Tahiyat apa? Tahiyat botol ke, tahiyat benda ke. Kena minum dulu, layan bos, tahiyat bos dulu. Nanti tak boleh apa kan. Allahu Akbar, tuan-tuan yang mulia. Macam mana kita orang Islam macam ni, tuan-tuan yang mulia? Macam mana ibadah kita macam ni? Apa benda ni, tuan-tuan yang mulia? Maka tuan-tuan yang mulia, kita sedar tak sedar, kadang-kadang kita ni hidup lebih teruk daripada orang munafik ni, tuan-tuan yang mulia. Kita buat Islam ni, tuan-tuan yang mulia, bukan ikhlas. Kita buat Islam secara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tuan-tuan yang mulia. Kata Umar, antastaqima ala amrin wa nahi. Mana istiqamah ni, hendaklah engkau istiqamah dalam melakukan semua perintah Allah. Bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit buat sembahyang je, lain tak. Lain, ayolah maksiat, meratalah. Buat semua apa yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Al-Karim surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Kenapa kamu tak buat semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Tak tinggal semua larangan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang hidup macam ni, orang yang buat Islam sikit-sikit je, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa balasan dia? Khizyum fil hayatid dunya. Orang ni akan gagal hidup di dunia. Gagal hidup di dunia, kata Allah Ta'ala. Orang ni akan hina. Orang ni akan rugi. Orang ni akan gagal, tuan-tuan yang mulia. Ini mana khizyun, tuan-tuan yang mulia. Mana khizyun, tak dapat kejayaan, tuan-tuan. Bila kita meniaga setahun, bila kita buat kira hujung tahun, tak dapat apa. Ini khizyun mana dia, tuan-tuan yang mulia. Kita hina, kita lemah, semuanya makna khizyun ni, tuan-tuan ya. Allah kata dalam Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan yang mulia, orang yang istiqamah ni buat ibadat ni, dia tuan-tuan yang mulia, dia akan buat semua yang diperintah oleh Allah. Dia akan tinggal semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat, isteri buat, anak buat, cucu pun buat, tuan-tuan yang mulia. Dia akan kecewa kalau anak dia tak buat Islam. Dia akan nangis tengok cucu londeh, tuan-tuan yang mulia. Tengok adik-beradik tak buat agama, tuan-tuan yang mulia. Maka musim cuti macam ni, tuan-tuan yang mulia, kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Bila ada nasihat, baru ada agama, baru berjalan agama ni. Kalau tak ada nasihat, maka susah cerita, tuan-tuan yang mulia. Kita ziarah, jangan tunggu adik-beradik kahwin anak dulu, baru nak ziarah adik-beradik. Tunggu adik-beradik ada kematian, baru datang rumah dia. Datang ziarah, tuan-tuan yang mulia. Bawa apa? Oleh-oleh, bawa buah tangan, tuan-tuan yang mulia. Nasihat, tuan-tuan yang mulia. Jangan bawa buah durian, rambutan je satu, bonek kereta. Saya ni bawa sikit, muka bonek kereta, durian satu, bonek. Allah, abang ni, seronok kan? Pesta durian. Lepas tu masuk hospital, pening kepala, darah tinggi ke apa benda ke. Bawa oleh-oleh nasihat, tuan-tuan yang mulia. Saya datang ni, saya nak nasihat kau ni, adik. Saya tengok engkau, saya dengar sekarang ni, engkau ni dah kurang jaga ibadat. Saya tengok anak engkau pun semua tak tutup aurat. Isteri pun saya tahu engkau tak ajar agama. Jaga agama. Lepas tu abang tak teri dulu ya. Abang nak cakap ni je.
Assalamualaikum. Balik kita. Ini tuan-tuan yang mulia. Ini yang sangat berfaedah, yang sangat manfaat. Tapi kita berapa banyak kita menziarahi saudara mara kita, bukan orang lain. Yang patut kita memberi nasihat kepada mereka. Ini kita tak jalankan, tuan-tuan yang mulia. Maka kata Rasulullah, siapa yang tak datang hari ini mendengar pengajaran hadis-hadis ni, tolong sampaikan kepada mereka. Wajib, tuan-tuan yang mulia. Bila bangkit nanti dah hari kiamat, satu langkah kita tak boleh bergerak. Sebelum ini kita jawab bila Allah Ta'ala tanya, apa yang kau faham tentang agama? Oh, saya faham. Saya selalu dengar ceramah dulu. Ustaz Zainuddin, Ustaz ni, Ustaz tu, apa semua. Saya faham lah. Alat kadat. Engkau ada ajarkan. Ada tak engkau ajarkan kepada saudara mara engkau? Apa yang kau faham dulu? Oh, tu payah dulu ya Allah. Payah macam mana? Sensitif. Very sensitif ya Allah. Dia cakap ke Allah. Sensitif kepala otak engkau, kata Allah Ta'ala. Kau tahu tak Abu Bakar? Dalam pedang. Dia mengaku dia sebagai orang Islam. Dia mengaku dia Allah sebagai Tuhannya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qulil haqqa walau kana murra, kata Rasulullah. Kalaupun engkau bermasalah, kalaupun engkau dalam terancam, katakanlah kebenaran tu, sampaikan kebenaran tu. Pasal kita tegur tak semayang, dia tak nak datang rumah kita, pergi mampulah. Tak apa, tuan-tuan yang mulia. Tapi yang kita ni bergaduh dengan adik-beradik bukan pasal nasihat, bukan pasal ni, pasal tu. Tapi kita haruslah lebih kuat, tuan-tuan yang mulia. Yang kita pun tak jaga diri, tak jaga keluarga, pi nasihat orang, tak boleh pi, tuan-tuan yang mulia. Sama juga dengan kita potong pokok dengan kapak kayu, gagang kapak pun kayu. Potonglah, tak tahu apa jadi, tuan-tuan yang mulia. Tak boleh makan, memang tak boleh makan. Maka kita harus istiqamah. Jaga diri kita, keluarga kita, ibadah diri kita. Barulah kita dapat mewarnai seronding keluarga kita. Barulah kita dapat menasihati orang lain, tuan-tuan yang mulia. Ini kita, anak kita tak boleh jaga. Yang diri kita pun kadang-kadang datang surau pun tengok kalau lauk sedap kat rumah baru nak datang surau. Tidak, surau pun tak tahu. Begitu juga masjid, begitu juga mengaji, begitu juga belajar. Macam ni payahlah, tuan-tuan yang mulia. Maka jaga diri kita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qu anfusakum. Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, apa makna istiqamah? Ikhlas. Ikhlas, tuan-tuan yang mulia. Orang yang istiqamah ni, dia mesti ikhlas. Dia buat ibadat kepada Allah. Orang yang ikhlas buat ibadat kepada Allah ni, mesti orang istiqamah ni, tuan-tuan yang mulia. Ikhlas maknanya, tuan-tuan yang mulia, dia tak rasa berat buat ibadat. Tak rasa berat duduk sekejap depan ustaz dengar syarahan, dengar hadis, dengar ayat. Tak rasa berat, tuan-tuan yang mulia, cari tok guru, cari ustaz, belajar agama. Kalaupun rugi masa, rugi duit ringgit sikit, dia tak rasa berat, tuan-tuan yang mulia. Ini mana istiqamah menurut Utsman, menurut Ali, adaul faraid, menunaikan semua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka makna istiqamah ni berlega, tuan-tuan yang mulia. Antara kita tidak syirik kepada Allah, antara kita menjaga semua perintah Allah dan larangannya, antara kita keikhlasan dalam berbuat ibadat, antara kita menjaga semua apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan yang mulia. Inilah kelemahan umat Islam sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Kita di dalam agama ni, kita tidak ada pendirian, tuan-tuan yang mulia. Apa overcome dia, tuan-tuan yang mulia, sekarang ni kita, tuan-tuan yang mulia, untuk mendapatkan ini. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullaha yansurukum. Ini overcome dia. Kalau kamu boleh menolong Allah, Allah berjanji akan memberi pertolongan kepada kamu. Bukan kita nak tunggu pertolongan Allah dulu. Ini salah, tuan-tuan yang mulia. Saya macam mana kan? Tak boleh. Saya ni susah sangat. Kalau Allah Ta'ala bagi saya senang macam orang tu, bolehlah.
Boleh saya nak mengaji apa semua kan. Saya susah. Hutang banyak. Lama hutang. Makin lama makin banyak hutang. Habis kita makin lama makin kita tambah hutang. Melambat-lambat lah. Ini saya tak sihat. Kalau sihat saya kan. Kita buat syarat macam tu dengan Allah. Allah dah buat syarat dah awal-awal. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu boleh tolong Allah. Macam mana tolong Allah? Tolong dengar Allah. Tolong ikut Allah. Tolong buat apa yang Allah Ta'ala nak. Tolong tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tak nak. Tuan-tuan yang mulia. Ini tolong Allah. Allah Ta'ala akan tolong kamu. Maknanya Allah lah akan menjaga kita, akan memelihara kita, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita istiqamah dalam menolong Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan yang mulia. Kita sembahyang, kita sudah tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang yang betul, buat betul-betul, ibadah yang betul, buat betul-betul, kita sudah tolong Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Yang surukum, menolong kamu. Yang kedua, wa yuthabbit aqdamakum. Allah Taala akan memberi keteguhan dalam agama kamu. Allah Ta'ala akan memberi kamu jadi istiqamah dalam agama kamu. Maka kalau kita nak menjadi orang istiqamah ni, tuan-tuan yang mulia, kita kena banyak berkorban terhadap Islam. Kita tengok sahabat, kenapa dia boleh macam tu? Sebab dia banyak berkorban. Kita ni, saya ibadat apa semua, tapi kalau nak sedekah tu mana ada duit kan? Tak ada duit, tak ada duit. Kalau sembahyang apa semua ni, apa, saya memang alhamdulillah lah. Tapi sedekah mana ada duit? Ni tuan-tuan, bila kita bunyi macam ni, ni sini masalah kita, tuan-tuan yang mulia. Tak nak kita berkorban diri jiwa, tak nak kita berkorban harta, tak nak kita berkorban keluarga, anak isteri dalam Islam, maka kita pun terkorban sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Siapa yang korbankan kita? Jin korbankan kita, tuan-tuan yang mulia. Dengan kita tengok sekarang ni mengikuti nafsu, tuan-tuan yang mulia. Orang mengutamakan nafsu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebenarnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mengangkat orang-orang Islam ni. Nak jadi kuat, nak jadi hebat, nak jadi mewah, nak jadi canggih orang Islam ni semuanya. Kalau dia mau mengikuti perintahku. Kalau dia mau mengikuti Al-Quranul Karim. Kalau dia mau hidup dengan Al-Quranul Karim. Tetapi sebaliknya, kata Allah, walakin akhlada ilal ard. Tetapi mereka duk gila dengan dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Duk belajar dunia. Nak dapat duit, tuan-tuan yang mulia. Dapat duit. Wattaba'a hawa. Dan mereka sibuk enjoy, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaba'a hawa. Bila belajar dunia, korban duit tak apa. Sebab nak dapat duit, nak dapat kerja. Bila dah dapat kerja, dapat duit, boleh buat bisnes dalam negeri, luar negeri, mata apa semua, dah berjaya. Wattaba'a hawa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sibuk dengan enjoy pula, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan yang mulia, orang yang enjoy ni, wattaba'a hawa. Orang yang sibuk dengan enjoy ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa mathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan mereka ni tak ubah seperti perumpamaan anjing, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam yang telah dapat memeluk dunia, orang Islam yang sudah berjaya dengan dunia, orang Islam yang sedang enjoy dengan dunia ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, perumpamaan mereka tak ubah seperti anjing, kata Allah Subhanahu Wa Taala. In tahmil alaihi yalhath au tatsrukuhu yalhath. Anjing ini degil, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia tak nampak kita, bukan dia tak dengar kita, dia dengar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu menghalau dia, dia hanya menjililkan lidah dia. Dia bukan tak dengar. Hai. Itu bukan tak dengar, dia dengar, dia nampak dah. Dia jiling, yalhat. Itu yalhat. Au tatsrukuhu yalhat. Atau kamu tak menghalau dia, pun dia relax je, menjelir je. Baru dia nak belah, tuan-tuan yang mulia, kalau kita tunduk, ambil batu, tumbuk dia.
Itu dia ekor masuk dalam punggung terus belah tuan-tuan yang mulia. Apa makna dia tuan-tuan yang mulia? Barulah kita nak cari Allah kalau hidup susah. Masa mewah, masa kaya, masa berjaya, mampu tak nak belajar agama tuan-tuan yang mulia. Dengan anak isteri tengoklah, Masya Allah. Macam orang tak bertuhan. Dah lebih putih dia dengan orang putih. Dah lebih Eropah dia dengan orang Eropah tuan-tuan yang mulia. Dia lagi mat double saleh, bukan mat saleh tuan-tuan yang mulia. Anak dia, ya Allah tuan-tuan yang mulia. Sayang tuan-tuan yang mulia. Saya pernah buat usrah satu tempat, satu rumah orang besar, saya tak cakap siapalah. Jadi saya tengok anak dia tak tuk kepala dengan isteri pun pakai skirt apa semua, rumah bukan besar surau ni, 2 surau ni pun ada 3 lapis tuan yang mulia, rumah dia. Saya satu hari sampai nak mampu jatuh dalam longkang, rumah lah longkang. Oi. Alhamdulillah lah selamat saya. Ni tuan-tuan yang mulia. Saya cakap dengan isteri anak dia, saya cakap masalah tutup aurat apa semua kan. Lepas tu kawan tu telefon. Tan Sri tu telefon saya tuan-tuan. Kita tahu ustaz, bukan tak tahu ni begini dah itulah apa semua, tapi belum masa kita buat ustaz. Kita belum masa ni anak-anak dara kita ni nanti satu masa kita akan bagi apa, akan suruh apa semua. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan dia? Bila masa nak suruh tu kalau kita tanya, tunggu kita ni datang penyakit kronik ke apa benda. Baru nak buat Islam tuan-tuan yang mulia. Tunggu apa ni bisnes menjunam ke apa ke, baru nak buat Islam tuan-tuan yang mulia. Tidak, tengok tuan-tuan yang mulia. Saya kata saya ini tugas saya kata ni Tan Sri. Saya ni kena bagi tahu. Bukan saya tahu Tan Sri, tapi saya kena bagi tahu juga, saya kata ni tugas saya. Maknanya dah kenal lah tu tuan-tuan yang mulia. Dah kenal lah tu, dah kenal dah tak apa lah. Maknanya dakwah dah sampai. Dakwah tu dah sampai ke rumah dia. Maka kita adik-beradik saudara mara ni yang belum jadi orang ibadat, kita kena sampaikan dakwah. Bila dakwah dah sampai ni tuan-tuan yang mulia, tengok Allah Ta'ala akan turun azab, akan turun bala kepada orang ni tuan-tuan yang mulia. Kalau dia tak nak indahkan apa yang kita sampaikan ni tuan-tuan yang mulia. Jangan main-main tuan-tuan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ibrahim, tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Enjoy lah kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enjoy dah banyak duit, bisnes dah berjaya, dah habis belajar, enjoy kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa inna masirakum ilan nar. Tapi ingat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau sekarang ni sedang berjalan ke neraka, kata Allah Ta'ala. Satu langkah, engkau hitung langkah nak sampai ke neraka, nak sampai ke azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan yang mulia. Macam mana kita nak hidup gembira dalam keadaan mewah macam tu tuan-tuan yang mulia? Macam mana kita nak selesa dalam keadaan kejayaan macam tu, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita kena sedar, kata Allah Ta'ala, fa inna masirakum ilan nar. Kamu sekarang sedang berjalan ke neraka. Cuba bayangkan tuan-tuan yang mulia, kalau kita sekarang ni dijemput oleh seorang ke Penang, kita tahu sampai ke sana kita nak kena bunuh. Kita nak pergi dia tuan-tuan yang mulia. Tentu kita tak nak pergi kalaulah kita waras. Kalau kita dah tak waras, dah gila, itu wallahu a'lam lah. Tapi adakah kita sudah gila tuan-tuan yang mulia, yang kaya-kaya ni, yang mewah-mewah ni, yang banyak harta ni, adakah kita ni dah tak waras tuan-tuan yang mulia? Tentu tidak. Tapi kita kena sedar tuan-tuan yang mulia, hidup ni di mana kita dan ke mana kita dan dari mana kita ni tuan-tuan yang mulia. From where? Kita nak pergi ke mana tuan-tuan yang mulia? Where? Kita nak pergi ke mana tuan-tuan yang mulia? Where are you? Di mana kamu sekarang ni? Ini kita yang perlu sedar tuan-tuan yang mulia. Bila datang Israel, baru kita nak bertengadah. Dah terantuk, baru nak tengadah. Buat apa tuan-tuan yang mulia? Assalamualaikum, kata Israel. Saya Israel. Baru kita nak bergelabah. Tak percaya, tengoklah. Semua kita akan jumpa dengan seorang malaikat yang bernama Israel ni. Kalau Nabi jumpa apa ni,
Jibril selalu. Tapi kita manusia ni akan jumpa dengan Israel. Jangan takut tuan-tuan yang mulia. Dia akan memperkenalkan, semua akan jumpa tuan-tuan yang mulia. Masa tu tuan-tuan yang mulia, apa kita nak jawab? Apa kesediaan kita tuan-tuan yang mulia? Ini tuan-tuan yang mulia, kita kena sedar. Maka menurut Imam Ghazali, kita kena berhati-hati dalam hidup ni dengan menjaga 4 perkara. Yang pertama, ayyudabbira umurad dunya bil qanaah. Yang pertama, kalau nak selamat kita daripada benda-benda yang kita cerita ni, hendaklah kita ada sifat qanaah dengan dunia ni tuan-tuan yang mulia. Kita boleh enjoy dalam Islam, bukan tak boleh enjoy, tapi ada satu sifat qanaah tuan-tuan yang mulia. Takat mana kita nak cari harta, takat mana kita nak enjoy, ada batas-batas dia tuan-tuan yang mulia dalam Islam, sehingga kita selamat tuan-tuan yang mulia. Cari duit, tak tidur siang malam pun tak apa. Tapi enjoy siang malam ini yang tak betul dalam Islam tuan-tuan yang mulia. Pergi cuti tuan-tuan yang mulia, buang duit 500,000, 300,000, pergi seluruh dunia pergi enjoy tuan-tuan yang mulia, pergi buat maksiat dan lain sebagainya tuan-tuan yang mulia. Ini yang diharam, dilarang dalam Islam. Boleh kita kumpul duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa gunakan duit itu untuk Islam tuan-tuan yang mulia. Ini yang maknanya qanaah tuan-tuan yang mulia. Tak nak kurang duit dalam bank daripada 100,000 untuk Islam, daripada 1 juta untuk Islam. Ini maknanya enjoy tuan-tuan yang mulia. Korbankan duit itu, harta itu kepada Islam, macam yang telah dikorbankan oleh sahabat-sahabat. Wasaniyatu ayyudabbira umural akhirah bil harsi wat ta'jil. Yang kedua, hendaklah perkara yang menyangkut dengan akhirat ni, hendaklah kita ada sifat tamak. Macam mana kita tamak kepada dunia, nak dapatkan harta, macam mana tamak makan, tamak minum, tamak tidur, tamak enjoy tadi, macam tu juga kita kena tamak kepada akhirat tuan-tuan yang mulia. Buat ibadat tuan-tuan, ada sifat tamak. Kita baca Quran ada sifat tamak, dengar ceramah sifat tamak, kita mengaji agama ada sifat tamak tuan-tuan yang, berzikir pada Allah ada sifat tamak tuan-tuan yang mulia. Susah kita nak kontrol, nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jangan mudi je tuan-tuan yang mulia. Jangan jemu je, masuk masjid je mula tak ada semangat tuan-tuan. Macam orang nak demam je tuan-tuan yang mulia. Mata pun nak mengantuk je, badan pun macam tak sehat je. Masuk masjid kan, langsung tak cergas masuk masjid tuan-tuan yang mulia. Keluar masjid bau celek tuan-tuan yang mulia, keluar masjid. Ini masalah dia tuan-tuan yang mulia. Kita kena tamak kepada dunia. Macam mana nak jadikan kita tamak kepada dunia tuan-tuan yang mulia? Nak jadikan tamak tuan-tuan, kena bersihkan diri tuan-tuan yang mulia. Bersihkan harta, bersihkan bisnes tuan-tuan yang, bersihkan keluarga kita tuan-tuan yang mulia, dengan selalu membetulkan Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Ni cara dia satu-satunya. Sepiu hidup kita ni ada pada Quran tuan-tuan yang mulia. Maka Rasulullah banyak menyebut hadis-hadis tuan-tuan yang mulia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kalau kamu belajar Quran, kemudian kamu mengajarkan, itulah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Itulah manusia yang berjaya. Belajar Quran, baca, belajar dan baca, belajar dan baca. Itu satu-satunya cara dia. Sebab Rasulullah menyebut Al-Quran huwa shifa'ul qulub. Al-Quran ini adalah obat hati tuan-tuan yang mulia. Kita masalah di mana? Di hati. Kita tak kuat ibadat, kita tak boleh jaga ibadat, kita tak boleh istiqamah dalam ibadat. Hati masalah tuan-tuan yang mulia. Yang bukan yang lain, hati. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan kamu ada segempal darah, kata Rasulullah. Idza saluhat salahat kullu. Apabila segempal darah itu baik, baiklah semuanya. Wa idza saluhat wa idza fasadat kullu. Kalau itu tak baik, itu rusaklah semua, kata Rasulullah. Ala wahya kalbun. Ketahui olehmu, itulah dia hati, kata Rasulullah SAW. Maka kita kena jaga hati ni tuan-tuan yang mulia. Hati kena jaga. Bila hati dah betul, insya-Allah
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah senantiasa memantau hati kamu. Allah tak wala ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak tengok rupa kamu. Allah tak tengok badan kamu bentuk tubuh badan tak, tuan-tuan yang mulia. Allah Taala melihat hati kamu. Maka bab akhirat ni, tuan-tuan yang mulia, kita ada tak rasa tamak kepada akhirat? Barulah maknanya, tuan-tuan yang mulia, kita ada nilai-nilai istiqamah dalam ibadat ni. Ada tak kita seronok bila kita sembahyang? Ada tak kita bahagia bila kita duduk dalam masjid, dalam surau? Ada tak kita selesa bila kita ni membaca Quran dan sebagainya? Ini ada dah sifat-sifat kita berhati-hatian dan ikhlas, tuan-tuan yang mulia. Wa ta'jil, dan dipercepatkan. Bab agama ni kena dipercepatkan, tuan-tuan yang mulia. La tu'akhir ila ghadin ma yumkinuka an ta'malahul yawm. Apa yang boleh kamu buat hari ni, jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok. Kita boleh buat umrah sekarang, ada rezeki sikit, tunggu pergi terus. Boleh buat haji, daftar terus, tuan-tuan yang mulia. Kita kuat, cergas sekarang, sehat sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Tingkatkan terus ibadat. Wasalithu, dan yang ketiga, ayyudabbira umuraddin bil almi wal ijtihad. Dan yang ketiga, hendaklah perkara yang menyangkut dengan agama ni, hendaklah dengan ilmu. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan yang mulia. Hendaklah kita dengan belajar. Jangan taklid buta, tuan-tuan yang mulia. Jangan ikut-ikutan, tuan-tuan yang mulia. Kita wajib belajar ibadah ni dengan belajar, tuan-tuan yang mulia. Sebab apa, tuan-tuan yang mulia? Kalau kita sedang belajar, salah-salah ibadat pun dimaafkan. Sebab kita sedang belajar. Kalau kita tak belajar, memang tak diterima ibadah kita ni, tuan-tuan yang mulia. Taubat kita pun tak diterima oleh Allah kalau tak belajar, tuan-tuan yang mulia. Man taba walam yazid fi ilmihi falaisa bitaib, kata Rasulullah. Barang siapa yang bertobat, pergi Mekah bertobat, tuan-tuan yang mulia, buat umrah, buat haji sebagainya, tuan-tuan yang mulia, walam yazid fi dinihi, tapi dia tidak mau belajar agama, falaisa bitaib, maka orang ni belum lagi terima tobat dia, tuan-tuan yang mulia. Maka wajib kita tambah ilmu, improving hari-hari, tuan-tuan yang mulia. Kita belajar ni wajib, tuan-tuan yang mulia. Semua kita kena belajar hari-hari, tuan-tuan yang mulia, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab agama ni kena belajar. Wal ijtihadi, dan betul-betul belajar, tuan-tuan yang mulia. Bukan belajar macam tu je, tuan-tuan yang, betul-betul belajar. Betul-betul belajar. Anak belajar agama, isteri belajar. Ada peruntukanlah hidup kita untuk belajar ni. Kita belajar, tuan-tuan yang mulia. Wal ijtihad. Kita bab agama ni betul-betul, tuan-tuan yang mulia. Warabi'u ayyudabbira umural khalqi bin nasihati wal mawaddah. Dan yang keempat, perkara yang menyangkut dengan makhluk ni, sesama makhluk, bin nasihah. Hendaklah kita melakukan nasihat menasihati, tuan-tuan yang mulia. Nasihat anak menantu, kenapa cucu aku macam tu, tak belajar agama. Betul-betul nasihat wal ijtihad, ada kesungguhan, tuan-tuan yang mulia. Kita nangis depan menantu kalau tengok cucu kita dia tak ajar agama. Kalau tengok cucu kita ni tak ibadat, tuan-tuan yang mulia. Kalau tengok saudara mara kita ni tak sembahyang, adik-beradik tak sembahyang, kita nangis, nasihatkan dia, tuan-tuan yang mulia. Supaya dia buat ibadat. Ini ada nilai-nilai kesungguhan. Wal ijtihad, tuan-tuan yang mulia. Wal mawaddah, dan kasih sayang, tuan-tuan yang mulia. Dasar dakwah Rasulullah, dakwah Rasulullah, tuan-tuan yang mulia. Dasar mawaddah, dasar kasih sayang, tuan-tuan yang mulia. Sebab Rasulullah sudah buat travel. Rasulullah sudah buat riset. Macam mana syurga, macam mana neraka. Rasulullah dah tengok semua. Begitu bahaya sekali, tuan-tuan yang mulia, neraka ni. Begitu bahagia sekali orang masuk syurga. Itu yang Rasulullah dasarkan. Dakwah Rasulullah. Dasar mawaddah, tuan-tuan yang mulia. Dasar kasih sayang. Bukan dasar emosional, tuan-tuan yang mulia. Kita marah orang tak sembahyang, kita marah orang tak ibadat. Ini bukan dasar emosional. Dasar mawaddah warahmah. Dasar kasih sayang. Kita sayang anak, tuan-tuan yang mulia. Jaga ibadat anak.
Ajar agama kepada anak. Sayang isteri, wahai. Oh my darling, I love you. Don't miss pray. Don't miss ibadat. Kita sayang isteri. Kita sayang isteri. Freedom. Oh my darling, you are freedom. You lonely pun no problem. Oh my darling. Jadi bukan sayang isteri, tuan-tuan yang mulia. Tak, maknanya elok kita bakar dunia pun, kita bakar terus pun tak apa. Anak pun macam tu, tuan-tuan yang mulia. Adik-beradik pun macam tu. Yang kita sayang ni, tuan-tuan yang mulia, jangan kita biarkan anak kita ni berjalan selangkah-selangkah dekat dengan neraka, tuan-tuan yang mulia. Kita jaga istiqamah ibadah satu keluarga kita, jaga anak isteri kita semua, tuan-tuan yang mulia. Inilah ibu bapa yang sayang kepada anak-anak dia, yang sayang kepada saudara mara dia, tuan-tuan yang mulia. Panjang lagi cerita ni, tuan-tuan yang mulia. Saya rasa inilah beberapa panduan kepada kita daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah dan asar-asar daripada sahabat, tuan-tuan yang mulia. Mudah-mudahan panduan inilah, tuan-tuan yang mulia, yang akan dapat membawa kita kepada istiqamah dan serta kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik pun di dunia ataupun akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa khtim bis salihati amalana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.